Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaik. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Jadikanlah, manfaatkanlah kami atas apa yang kami pelajari. Wazidna ilma, dan tambahkanlah lagi kami dengan ilmu. Allahumma aftah alaina hikmataka. Wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina. Wa'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail. Wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam siri tips jinakkan anak dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apabila setiap hari, setiap minggu kita berbincang tentang cara untuk jinakkan anak kita dengan Al-Quran, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Idea-idea yang terkeluar semata-mata untuk jinakkan anak dengan Al-Quran diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambil-sambil itu saya nak review dulu macam mana setakat ini, adakah kelas kita ataupun suara yang kedengaran di apa ni, handset masing-masing ataupun live masing-masing clear. Okey, dan hari ini alhamdulillah kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sihat dan keadaan yang semakin pulih. Okey, nak dibandingkan dengan awal kita dikenakan PKP, dan hari ini kita dah pun semakin keluar ke arah kemelut yang ataupun ujian yang melanda kita semua. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini adalah hari yang bagi saya seronok sangat setiap kali saya jumpa hari Sabtu. Sebabnya cuti saya akan diisi dengan sekurang-kurangnya setengah jam untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mempunyai minat yang sama. Okey, tak kisahlah sama ada dari latar belakang yang berbeza. Mungkin latar belakang saya lebih kepada belajar pendidikan agama, tapi mungkin yang mendengar tu bukan latar belakang pendidikan agama, tapi sekurang-kurangnya kita semua minat dengan Al-Quran. Dan kita semua nakkan anak kita jinak dengan Al-Quran. Dan yang paling penting sekali ialah kita nak diri kita jinak dengan Al-Quran. Sebab saya sendiri mengaku, saya bukanlah orang yang jinak dengan Al-Quran. Ni secara jujurnya, okey, saya sedar bahawa diri saya sendiri adalah seorang yang tidak jinak dengan Al-Quran. Dah berapa kali diasuh, dididik, dilatih, macam-macam jenis training yang saya lalui. Yang paling dahsyat sekali dengan ayah lah. Yang kedua dengan guru-guru saya masa zaman sekolah rendah. Okey, benda yang sama juga adik saya nombor 2 lalui. Dan itulah kehidupan saya. Nak lagi kami membesar dalam keadaan saya pergi mana-mana pun ada geng. Maksudnya saya ada adik saya, teman bergaduh. Sampai sekarang pula boleh dikatakan teman bergaduh. Tapi nak katanya,
uh, Allah sayang, saya rasa sangat Allah sayang dekat saya sebab sampai ke hari ni Allah tak nak saya jauh daripada dunia Al-Quran. Kalau engkau tak mampu berkongsi sesuatu yang besar dan berat, kau kongsi benda yang ringan. Kalau tak mampu terjun ke dalam dunia Al-Quran yang berat, contohnya menjadi buka Mahat Hafiz. Contohnya buka Mahat Hafiz. Buka Universiti Al-Quran. Jadi pensyarah di Darul Quran. Tak mampu buat benda yang berat. Menyumbang untuk Al-Quran, sekurang-kurangnya kau buat benda ringan. Apa benda yang ringan? Cerita-cerita yang santai. Boleh membuatkan orang rasa minat dengan Al-Quran. Jadikan anak-anak, sahabat-sahabat juga jinak dengan Al-Quran. Sebab saya sendiri sedang melalui fasa menjinakkan anak sendiri dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan kerangka yang sama, Allah pilih saya rasa bersyukurlah sebab Allah pilih saya untuk buka satu channel baru ni. Maksudnya channel supaya ajak orang lain pun buatkan anak mereka jinak dengan Al-Quran. Padahal saya nak buat untuk diri sendiri. Bila fikir-fikir balik, kenapa engkau nak buat untuk diri sendiri? Lebih baik engkau buat untuk orang ramai. Tapi buat masa sekarang, mungkinlah saya tak mampu untuk satu Malaysia sampai contoh saya punya Facebook jadi berjuta-juta ataupun beribu-ribu tontonan. Tapi sekurang-kurangnya saya mulakan dulu dengan sedikit. Mudah-mudahan suatu hari nanti bila saya istiqamah, tips-tips ini akan dikembangkan lagi menjadi modul dan sampai ke tahap ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian yang saya mulai beberapa minggu yang lalu. Baik. Sepintas lalu tentang kenapa saya rasa seronok sangat setiap kali saya jumpa hari Sabtu. Baik, kita mulakan dengan pagi ni. Pagi ni simple saja. Tajuk dia pun mudah juga, simple, practical. Kalimah untuk jinakkan anak dengan Al-Quran. Maksudnya kita nak mencari satu kalimah ataupun beberapa jenis kalimah yang boleh membuatkan anak kita jadi jinak dengan Al-Quran. Kita bukan ambil sebiji ayat Al-Quran tu untuk kita jadikan buah mulut anak kita, tapi sekurang-kurangnya dia adalah adaptasi daripada apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. So kalaulah kita listkan, saya teringin nak tengok kok ada komen. Sebenarnya dah apa ni? Kita terfikir berapa perkataan yang biasanya kita guna untuk buatkan anak kita belajar bahasa Arab ke, belajar Al-Quran ke. Contoh anak-anak kita kalau kecil lagi masa dia mula nak bercakap, kita biasanya latih dia untuk cakap baba, mama, tu, kan. So, apa lagi perkataan-perkataan yang sebenarnya dia adalah perkataan yang membawa kepada jinak Al-Quran. Saya boleh katakan sebenarnya baba pun dia boleh buatkan anak kita jinak dengan Al-Quran sebab dia adalah latihan untuk sebut huruf ba. Mama sama juga. Ayah mungkin alif, ya dan ta marbutah, ayah. Tapi apa lagi kalimah-kalimah yang simple tapi praktikal untuk kita terapkan di lidah anak kita. Dan dia tak berat sebenarnya. Simple, praktikal, ringan. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat sesuatu yang baru. Kalaulah dia bukan sesuatu yang baru, tapi sekurang-kurangnya sesuatu yang boleh memperingatkan kita, oh, rupanya yang ni lah dulu-dulu aku buat. Dia menyebabkan anak aku jadi mudah ataupun cenderung untuk cinta Al-Quran, berjinak dengan Al-Quran. Baiklah. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah 10 minit. Jadi saya akan mulakan dengan tajuk kita. So fokus kepada kalimah. Jadi sebelum pada tu saya kalau bolehlah siapa yang sudi komen, cuba komen perkataan 5 perkataan awal yang digunakan oleh kita kepada anak kita. 5 saja. 5 perkataan pertama yang kita terapkan kepada anak kita. Jadi boleh tulis di ruangan komen. Hari ini saya cuba untuk memantau komen-komen para pendengar sekalian. Mudah-mudahan saya juga dapat tengok feedback daripada mereka yang bersama-sama dengan kita pada kali ini. Tanpa melengahkan masa, saya selitkan siap-siap apakah konsep yang saya ingin pakai ketika kita memilih
perkataan yang simple dan praktikal untuk jinakkan anak kita dengan Al-Quran. Asasnya ialah saya ambil dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani 'ala al-mizan habibatani ila ar-rahman. Dua kalimah khafifatani 'ala al-lisan yang sangat ringan di lidah, tapi thaqilatani 'ala al-mizan ataupun fil mizan, tapi sangat berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila ar-rahman, dan dua kalimah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah dua kalimah ni? Alright. So dua kalimah ini yang kita akan jadikan sumber untuk kita jinakkan anak kita dengan Al-Quran. Untuk kita pilih sebagai perkataan awal yang kita boleh terapkan kepada anak kita. Okey? Iaitulah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Kejap. Anak saya mana boleh sebut panjang-panjang macam tu? Sekejap. Dua kalimah ini, kita bukan nak ambil purely secara, kita panggil apa? Secara literal. Perkataan Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, suruh anak kita umur 2 tahun, umur 3 tahun, ulang-ulang baca. Tak. Kalau anak kita memang dah boleh baca lengkap dua kalimah ini, itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi konsep yang saya nak bawa ialah apakah yang terkandung di dalam dua kalimah ini. Mari kita tengok apa makna dia. Subhanallah wa bihamdih. Ini satu kalimah. Subhanallahi wa bihamdih. Maknanya, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Wa bihamdih. Ini kalimah yang kedua. Tadi kalimah yang pertama, Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim. Dan Maha suci Allah yang Maha agung, yang Maha hebat. Al-azim. Jadi dekat sini ada 3 konsep. Walaupun dia 2 kalimah, tapi dia menerbitkan 3 konsep untuk kita terapkan, wujudkan perkataan-perkataan yang mengandungi 3 konsep ini. Yang pertama, konsep sebut Allah. Konsep sebut Allah. Apa-apa ingat Allah. Apa-apa sebut Allah. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab dekat sini ada Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. 2 kali. Dalam kalimah pertama ada Allah. Kalimah kedua juga ada lafzul jalalah Allah. Jadi inilah kalimah yang ringan di lidah. Subhana juga ringan di lidah. Tapi perkataan Allah itu sahaja, lafzul jalalah itu sahaja, dah cukup ringan di lidah. Kenapa dikatakan kalimah lafzul jalalah ataupun Allah itu ringan? Ada banyak yang kita boleh cek. Bila kita sebut Allah, berbanding dengan sebutan-sebutan perkataan yang lain, subhana, ataupun bismi, ataupun baba. Bila kita perhati, compare pula dengan Allah, perasan tak sebenarnya bibir kita tidak bergerak, tapi lidah saja yang perlu bergerak sedikit. Allah. Okey, maknanya betapa dia ringan, hanya perlu gerakan lidah. Bukan keseluruhan bibir, bukannya gigi, bukannya gusi, tapi cukup lidah. Letak pada tempatnya yang betul, sambungkan lidah ke depan sikit, letak di atas gusi, okey, gusi bahagian atas jadi Allah. Okey, cukup. Tapi kalau kita nak sebut perkataan yang lain, kita mungkin kena muncung bibir, kena senyum, kena sengih, kena macam-macam, kan? So, kalau perkataan Allah cukup sekadar guna lidah, tak guna dah anggota mulut yang lain. Ini dari satu sudut. Sudut yang kedua,
kita cek ketika seseorang itu hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir, maksudnya duduk ketika nazak. Tidak ada kalimah yang paling ringan untuk sebutan di lidah ataupun di minda, melainkan Allah. Dan tidak ada kalimah yang paling penting untuk dia ingat dan juga sebut, melainkan Allah. Inilah bukti kenapa kalimah Allah ini kalimah lafzul jalalah, kita kena terapkan seawal mungkin. Dalam bentuk yang macam mana? Okey, dekat sinilah kita nak terokai lagi. Apakah konsep yang ada di dalam dua kalimah yang ringan yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalimatani khafifatani fil lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Okey. Tadi kita dah sebut yang pertama, kita daripada dua perkataan tadi ni, dua kalimah tadi ni kita keluarkan jadi tiga kan. Jadi tiga perkataan tiga konsep. Konsep yang pertama, sebut dan ingat Allah. Konsep yang kedua ialah dekat perkataan subhana tu, iaitulah menyucikan Allah. Subhanallah. Okey. So, kita kerap kali kita nak tarik perhatian anak kita dengan benda yang cantik, benda yang mengujakan, benda yang seronok. Tengok tu kapal terbang. Subhanallah. Ui, bukit besarnya. Subhanallah. Ya Allah, hari ni awan cantiknya. Subhanallah. Okey. Perkataan subhanallah ataupun bukan puji sebab itu wa bihamdi kan. Perkataan sucikan Allah. Okey. Dia sebenarnya adalah satu elemen yang seronok untuk budak-budak. Dan sebenarnya daripada subhanallah ni sebenarnya ada adik-beradik dia. Adik-beradik macam mana kita nak gunakan ketika kita tuntunkan anak kita dengan sesuatu yang terkejut, sesuatu yang benda yang bagi dia terkejut lah, besar, cantik, wow, macam tu kan. Kita memang dia akan sebut wow. Kita pun kadang-kadang tersebut wow. Tapi kita latih supaya dia sebut subhanallah. Mungkin subhanallah berat. Gunakan Masya Allah. Boleh juga sebab benda ni sebenarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita tengok benda yang mengagumkan, kita sebut Masya Allah. Okey. Dan juga bila kita sebut Masya Allah, dia mengelakkan kita daripada mengagungkan makhluk dan boleh menyebabkan kita terhindar daripada ain. Panahan mata-mata manusia. So, nama dekat Malaysia pun dah sebut penyakit ain. So, bila kita puji seseorang, puji benda yang cantik, kita sebut Masya Allah. Kita nampak benda yang indah, kita sebut Subhanallah. Ni kita ambil daripada dua kalimah tadi ni. Kita keluarkan istilah dia ialah sucikan Allah. Sucikan Allah. Anak kita bila tengok benda-benda yang cantik, mengujakan, kita sebut Subhanallah ataupun Masya Allah. Baik. Konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga ialah puji Allah ataupun zikrullah. Saya umumkan terus zikrullah. Apa-apa saja benda yang mengingatkan anak kita kepada Allah. Dan puji Allah boleh datang dengan Alhamdulillah. Ini kalimah yang paling perfect untuk kita puji Allah. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Kenapa kita kena terapkan anak kita dengan kalimah Alhamdulillah ataupun apa-apa kalimah yang memuji Allah? Okey. Jawapan dia ialah kita nak anak kita ni merasakan bahawa semuanya Allah yang bagi. Walaupun dia dapat aiskrim, kita yang belanja. Walaupun dia dapat sesuatu, kita yang belikan. Tapi kita nak dia rasa Allah yang bagi dekat dia. Ini semua kerana Allah yang gerakkan hati baba, Allah yang bagi rezeki dekat baba, dekat mama untuk beli aiskrim dekat Along, dekat Angah, dekat Umar, dekat Yahya, dekat siapa-siapa saja. Kita cakap benda tu tapi kita nak dia terima barang tu, dia cakap Alhamdulillah. Kalau dia kenyang, dia kata apa? Alhamdulillah. Mungkin berat bagi anak-anak yang umur 3 tahun, kan? Tapi bila kerap kita guna depan dia, kan? Alhamdulillah. Cakap apa mah? Alhamdulillah. Bila kita bagi barang kat dia, kadang-kadang kita suka latih dia cakap apa? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selitkan juga sebut Alhamdulillah.
Sebab apa? Perkataan-perkataan yang bukan bahasa Melayu dia berlatih, maksudnya perkataan bahasa Arab yang dia berlatih sejak kecil, akan memudahkan dia untuk sebut ayat-ayat Al-Quran suatu hari nanti. Dan nak lagi bila lidah dia dah terbiasa dengan ingat kepada Allah, ingat Allah, automatically bila besar nanti nak ajar muqaddam, nak ajar baca Al-Quran, dia akan jadi lebih mudah. Sebab apa? Sebab hidup dia penuh dengan zikir. Daripada kecil lagi kita memang latih sebelum di samping cakap terima kasih, cakap juga Alhamdulillah. Okey, saya ada satu cerita menarik. Ini berlaku dekat adik saya. Yang bongsu. Mungkin dia akan tengok live ini dan dia akan ketawa sendirian. Adik-beradik kita orang yang lain semua tahu. Duduk dalam situasi yang sama waktu tu. Ini cerita 10 tahun lepas ataupun lebih pada tu lagi ketika adik saya yang terakhir yang bongsu tu nama dia Muhammad Syakir. Kita orang panggil Syakir kat dia. Ni nak katanya apa? Sampai ke tahap bila budak kecil ni dia dilatih, dibiasakan dengan Alhamdulillah. Dia guna pada banyak tempat, banyak situasi. Bayangkan kalau dapat makanan, sebut Alhamdulillah. Kenyang, sebut Alhamdulillah. Dapat apa saja, sebut Alhamdulillah. Kemudian dia sedawa, dia sebut Alhamdulillah. Dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Memang betul. Kenyang, sebut Alhamdulillah. Bersin, sebut Alhamdulillah. Akhirnya pada satu situasi, kita orang satu family, mak, ayah, saya, adik nombor 2 dan juga adik-adik yang lain sampai anak adik yang ketujuh. Duduk makan di dalam, ya, kita orang duduk di meja, okey, 9 orang makan tengah hari. Tiba-tiba yang terakhir tu, yang kecil tu, mula-mula dia makan dah kenyang sangat, dia pun sedawa. Sedawa dia di kalangan adik-beradik kita orang, sedawa dia lah paling kuat sekali. Lepas dia sedawa, dia belahak tu, dia sebut Alhamdulillah. Lama sikit, tengok-tengok, terkeluar pula angin daripada bawah. Dia pun sebut Alhamdulillah. Habis kita orang semua tak boleh nak makan sebab terlalu kelakar. Orang mana ada kentut pun sebut Alhamdulillah. Tapi nak buat macam mana? Dia dah terbiasa sebut Alhamdulillah. Dia budak kecil lagi. Jadi sekali dengan kentut pun dia sebut Alhamdulillah. So itulah kenangan dalam hidup saya. Dan hari ni saya gunakan dia, saya jadikan adaptasi. Sebenarnya budak-budak yang kecil ni, kita latih dia macam mana pun, sebenarnya dia akan melekat. Okey? Bila kita kerap gunakan dia, walaupun kita tak tahu sebenarnya suatu hari nanti dia akan guna sampai mati ke tak, tapi sekurang-kurangnya dia dah melekat dalam diri dia. So antara tanda dia melekat ialah banyak benda yang kita tak ajar pun, dia still practice benda yang sama. Maksudnya benda tu dah mula berkesan dalam hidup dia, dapat apa-apa yang patut disyukuri ataupun benda yang melegakan, kenyang, bersin, okey. Dapat sesuatu ke, sebut Alhamdulillah. So akhirnya sampai ke keluar angin kat bawah pun dia pun Alhamdulillah. Tapi lepas pada tu kita orang betulkan lah supaya tak menjadi satu tabiat kan. Tapi mungkin tak ada masalah sebenarnya. Kita perlu bersyukur dekat Allah apabila kita dapat selesaikan kita punya hajat angin tu. Okey, itu sahaja perkongsian sekadarnya untuk kali ini. Apakah the simple word and practical untuk kita jinakkan anak kita dengan Al-Quran? Dan apa relevan kalimah-kalimah yang kita sebutkan tadi ni dengan Al-Quran? Relevan untuk jinakkan anak kita dengan Al-Quran? Jawapan dia mudah sahaja. Yang pertama tadi kita kata apa? Kalimah lafzul jalalah ataupun Allah. Yang kedua, subhanallah ataupun adik-beradiknya ialah Masya Allah. Okey. Dan yang ketiga, Alhamdulillah ataupun adik-beradiknya terima kasih Allah ataupun apa-apa sahaja pujian kepada Allah. Allah Maha Besar. Tak kisah. Tapi yang penting tiga ni. Kaitan dia ialah dalam Al-Quran ada berapa banyak kalimah lafzul jalalah. Awal-awal lagi kita dah jumpa Bismillah. Okey, dalam hampir setiap muka surat mesti ada kalimah Allah lafzul jalalah. Menyebabkan suatu hari nanti bila dia nak baca Quran dah ringan sebab nak betulkan lidah, dia dah terbiasa sebut Allah. Yang kedua, subhanallah ataupun puji Allah dah ada juga banyak dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra' mula dengan subhana.
Jadi dia dah terbiasa sebut subhana. Fasabbih bihamdi rabbik. Ayat Al-Quran suruh sabbih, kan? Sucikanlah Allah. Tapi bila dia dah terbiasa sebut subhana, maksudnya time tu dia tahu kalau baca fasabbih bihamdi rabbik, maksudnya kena baca subhanallah, kan? Allah suruh kita sebut subhanallah. Okey, dan dia menyebabkan anak kita mudah juga seronok dalam semayang. Sebab apa? Dia dah berlatih sebut subhana sejak belum pandai solat ataupun baca Al-Quran. Nak kata betapa elemen, 3 elemen tadi ni dekat dengan Al-Quran dan juga dekat dengan solat. Jadi cukuplah sekadar itu. Sebenarnya banyak lagi kalimah-kalimah yang lain. Tapi sekurang-kurangnya saya berikan konsep untuk kita jinakkan anak kita dengan Al-Quran, cukup guna 3 asas ini. Yang pertama, adanya kalimah lafzul jalalah ataupun Allah. Yang kedua, subhanallah ataupun Masya Allah, merujuk kepada benda-benda yang cantik, mengujakan dalam hidup anak-anak kita. Sebab memang kita akan gunakan dia untuk tarik perhatian anak kita. Tengah nangis, oh tengok tu, subhanallah. Kita yang latih dia macam tu, lama-lama dia akan lekat. Masya Allah, besarnya. Dia akan melekat, dia akan seronok nak sebut Masya Allah. Okey. Dan yang ketiga ialah Alhamdulillah, ataupun kita ajar dia supaya pandai syukur nikmat-nikmat Allah. Dan dia akan membesar dalam keadaan apa saja yang dia dapat, dia akan sebut Alhamdulillah. Dan benda tu akan membuatkan kita rasa tenang suatu hari nanti. Walau dia diuji ketika sampai suatu masa nanti, dia tetap akan bersyukur dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah 3 asas ini, 3 elemen dalam lafaz yang simple dan praktikal. Okey. So mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dia bukanlah suatu yang berat untuk kita sama-sama amalkan. Dan saya ulang semula, kalaulah anak kita dah pandai, boleh sebut dengan baik, memang lebih baik ialah kita latih anak kita untuk baca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Okey, saya pecahkan supaya dia jadi 3 elemen tadi ni untuk kita terapkan kepada anak kita yang belum pandai qiraati, belum pandai baca Al-Quran. Contoh macam umur sebaya 3 tahun macam Umar tu kan. So umur-umur macam tu pun kita dah boleh terapkan. Kita dah boleh terapkan. Apatah lagi yang dah 7 tahun, 10 tahun, sekurang-kurangnya dia dah lekat 2 zikir ini, 2 kalimah yang sangat ringan di lidah ini. Mudah-mudahan dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dia mendapat pahala yang sangat berat. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut di dalam hadisnya, kalimatani khafifatani fil lisan, 'ala lisan. 2 kalimah yang sangat ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, habibatani ilar rahman, dan juga dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Okey, dan saya juga nak kongsikan sebelum kita tutup, lagi seminit, cukup 10.30. Saya punya plan memang setakat 30 minit sahaja. Jadi untuk yang penutup ni, 2 kalimah ini ataupun 3 elemen daripada 2 kalimah ringan ini, saya perhatikan sebenarnya dia ada dalam Al-Quran juga. Okey, kalau kita perasan, kita baca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Perasan tak ayat kedua terakhir apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. So ayat fasabbih bihamdi rabbika adalah adaptasi yang kita buat dalam solat dan juga dalam kehidupan kita. Okey, dalam solat kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sebenarnya dia adaptasi daripada arahan Allah dalam surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbik. So, bila arahan ini kerap digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kerap ulang-ulang dalam solat kita, so why not kita jadikan dia adalah tabiat hidup kita. Tabiat hidup kita ialah sucikan Allah dan pujinya. Sucikan Allah dan puji Allah. Sucikan Allah dan puji Allah. Kenapa 2 gandingan ni penting? Sebab apa? Kadang-kadang kita terlupa, kita komplain sesuatu, sebenarnya kita dah pun mencalarkan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak dia diterapkan dalam anak kita supaya jangan mudah tak puas hati dekat apa yang Allah dah takdirkan. Okey? So
Sebab apa? Sebab apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk kita, untuk anak kita. So, dia akan sebut subhanallah, maha suci Allah, tidak ada satu pun yang tercela pada Allah. Tidak ada satu pun yang Allah takdirkan itu satu yang sia-sia ataupun yang tak berguna. Satu yang berbahaya dalam hidup kita. Tak. Mungkin hari ini kita rasa macam susah, tapi sebenarnya di sebalik kesusahan yang kita alami itu, susah nak menghafal, susah nak nak tadabbur Al-Quran ke, ataupun susah nak dapat nombor 1 dalam kelas. Tapi kita still ingat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah komplain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kita tengok balik dalam diri kita apa yang kita patut perbaiki. So anak kita akan sentiasa ceria, lapang. Sebab apa? Dia tak akan blame takdir. Bangun pagi senyum. Sebab apa? Sebab setiap hari dia rasa bersyukur Allah hidupkan dia semula. Keluar ke bangun daripada katil, tengok semak bawah katil dekat bilik tu kan, bilik tidur. Pergi pula dekat hall, ya Allah semaknya. Anak-anak sepahkan mainan. Anak ataupun kita tak stres. Sebab apa? Sebab Allah bagi sesuatu kerja supaya kita dapat buat pagi-pagi dan kita pun tak jadi tidur semula. Sebab apa? Ada kerja kita nak buat. Contohlah. So, kita tak salahkan takdir. Alhamdulillah, terima kasih Allah bagi anak yang tolong aku buat kerja pagi-pagi. Dia anak tidur tapi kita still buat kerja pagi-pagi. Contohlah nak katanya. Betapa kita dengan mensucikan Allah ni, tidak ada satu pun yang tercela dalam hidup kita melalui apa yang Allah dah takdirkan tersebut. Jadi, so, daripada hadis yang kita dapat pagi ni, iaitulah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan juga kita kena ingat, sebenarnya dia juga ada kaitan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, iaitulah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam Al-Quran siap sebut 3 lagi. Fasabbih bihamdi rabbik, fasabbih dan sucikanlah Allah, bihamdi rabbik dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir dan juga mintalah ampun kepadanya. So dalam Al-Quran ada 3 arahan, tapi dalam hadis tadi ni Allah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kongsikan tips untuk kita dapat pahala yang banyak, untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan 2 kalimah yang ringan. Dan itulah kalimah yang saya gunakan pada perkongsian kali ini, dan kita elaborate untuk keluarkan 3 konsep yang perlu dijadikan asas untuk kita terapkan kalimah-kalimah pertama dalam anak kita supaya dia dapat jinak dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, dan minta maaf seandainya ada perkataan yang mengguris mana-mana pihak. Saya percaya setiap di kalangan kita mengimpikan anak yang soleh dan salihah, yang dekat dengan Al-Quran, supaya bila dia dekat dengan Al-Quran, dia tak akan lupakan kita, dia akan sentiasa berbakti dengan kita walaupun kita telah pun meninggal dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tengok dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.